Malaysia kita banyak guna Celsius kan? Kalau untuk SI unit kena gunakan Kelvin. Hello, Assalamualaikum, selamat datang, welcome back to Cikgu Nazia class. So pada hari ini Cikgu akan terangkan mengenai 1.3 Kuantiti Fizik dan unitnya. Jangan lupa dalam bab ni kamu akan perlukan kalkulator, okay? Jadi pada hari ini kita akan, sebelum kita pergi belajar, kita ada dua cerita. Cikgu ada dua cerita. Satu cerita, kita ada 3 sekawan, Ali, Ahmad, Ahchong. Ali berasal dari Kelantan, Ahmad berasal dari Kedah dan Ahchong berasal daripada Sarawak. Jadi ketiga-tiga orang ni bercakap dalam bahasa masing-masing. Ali cakap lah bahawa Ali ni suka sangat makan budu. Dia wayak lah, mu tahu dah aku suka sangat makan budu, tahu tak? Makan nasi kena ada budu. Lepas tu Ahmad pun cakap, hampa cakap apa ni aku tak faham pun. Hang boleh tak cakap bahasa elok sikit? Kata Ahmad. Lepas tu Ahchong lagi lah, dia lagi tak faham sebab dia berasal dari Sarawak dan dia menggunakan bahasa Sarawak. Jadi macam mana agaknya supaya mereka semua dapat berbahasa dalam kata lain semua orang boleh faham. Jadi gunakan bahasa baku ataupun gunakan bahasa Inggeris. Yes. Okay, yang kedua, katakanlah kamu perlu ukur keluasan bilik kamu. Bilik sekarang, okay, kamu ukur dalam lebih kurang lebar dia 4 tapak kaki. 4 tapak kaki kecilnya, tak? 4 langkah kaki kamu. Lepas tu kamu minta adik kamu yang umur 5 tahun, bila dia langkah, dia kata langkah dia 18 langkah kaki. Bila kamu tanya abang kamu yang dah kerja, abang kamu cakap dalam lebih kurang 3 langkah kaki saja. Kenapa berbeza? Sebab langkah kaki setiap orang berbeza bergantung kepada saiz, ketinggian dan cara langkah dia macam mana. Sebab itulah kena ada satu ukuran yang sama untuk semua. Jadi untuk bahasa dan juga ukuran, sebenarnya cikgu nak bagi tahu, kita pada hari ini kita akan belajar satu tentang kuantiti fizik dan apa sistem international di-units iaitu SI unit untuk semua negara, semua orang faham. Yang ni ialah untuk ukuran, yang ni untuk panjang, ni untuk masa dan sebagainya. Okay, are you ready? Okay, let's go. So, yang pertama sekali kita tengok definisi. Nampak kan? Kuantiti fizik merupakan sifat fizikal yang boleh dihitung, diukur dan dikira. Fizik ni something that we can see, we can touch, we can sense. Okay. Untuk sistem international di-units, SI ni ialah keseragaman penggunaan. Dia membolehkan pertukaran data dan pengetahuan saintifik ke seluruh dunia dengan tepat. Contoh, saintis dekat Malaysia nak bagi tahu keluasan bagi pintu untuk masuk ke makmal perubatan ialah sebanyak 300 meter. Katakanlah kan. Tapi dekat saintis dekat luar negara, dia tak guna meter. Jadi dia kena guna juga meter supaya dia faham apa yang kita bagi tahu keluasan. So, kalau dia guna sana cm, dia kena ubah kepada m, meter. Sebab kita gunakan SI unit. Okay, kita tengok apa kelima-lima kuantiti fizik. Yang pertama panjang. Panjang dalam unit SI kita gunakan meter. Dan simbol dia m kecil. Untuk jisim kilogram, kilogram tau, guna kg. Masa kita guna saat. Yang paling sikit kan, saat S. Suhu kita guna Kelvin, K. So, kalau dekat Malaysia kita banyak guna Celsius kan? Kalau untuk SI unit, kena gunakan Kelvin. Maksudnya kalau kita gunakan Kelvin, orang UK, orang US, orang mana lagi, seluruh negara pun akan faham, oh Kelvin. Jadi kena tukar kepada Kelvin. Dan last kali ialah arus elektrik, iaitu ampere. Kita pakai unit simbol dia A besar. Seterusnya, dalam kuantiti fizik dan unit dia, apa yang penting ialah imbuhan. Imbuhan ni maksudnya yang kamu belajar dulu kan? Apa lagi? Kan, dan sebagainya dalam bahasa Melayu kan? So, dalam sains, kita ada imbuhan untuk setiap kuantiti tu. Contoh, sekiranya kuantiti fizik terlalu besar atau terlalu kecil, maka kita gunakan imbuhan. Kita ada 4 benda yang kamu perlu tahu. Yang satu imbuhan, nilai berapa, bentuk piawai, mesti ada 10 kuasa berapa. Atas ni ialah kuasa tau. Nanti kamu akan banyak belajar benda ni dalam matematik. Bentuk piawai dan simbol bagi imbuhan tersebut. Okay. So, kita tengok daripada first. Giga, mega, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano. Okay. Nilai dia, kita tengok 10 kuasa 9.
So 10 kuasa 9, 10 kuasa 6. Untuk kilo 10 kuasa 3. Untuk desi 10 kuasa negatif 1. Maksud kalau negatif 1 maksudnya titik perpuluhan dia ada dekat sini. Ada sebelah kiri kepada nombor 1. Kalau senti 10 kuasa negatif 2. Mili 10 kuasa negatif 3. Mikro 10 kuasa negatif 6. Dan 10 kuasa negatif 9 untuk nano. Okay, cikgu akan bagi kamu video kejap lagi untuk faham macam mana nak ingat untuk unit, nilai imbuhan dan bentuk piawai. Jangan risau, okey? Macam mana ingat? Pertama sekali, kamu kena ingat bentuk piawainya paling penting dengan imbuhan dia. Kalau kamu dapat tahu imbuhan dia, kamu akan dapat tahu simpul. Kalau kamu dapat tahu bentuk piawai, kamu akan dapat tahu nilai. Jadi yang pertama ialah kita set dengan G, iaitu giga. Imbuhan dia kita tulis huruf kecil ya, giga. So giga ni dia bermula dengan kuantiti dia 9. Kenapa 9? Maksudnya dia ada 9 kosong ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu ialah giga. Yang kedua ialah mega. So mega ni betul tak kuasa 6? Betul sebab dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi dia ada 6 kosong. Yang ketiga, kalau tengok dalam YouTube kan ada 3K view, 4K view. Jadi K tu merujuk kepada kilo. Jadi kilo. So kalau 3 ada 3 kosong, jadi dekat sini ada 10 kuasa 3. Okay, boleh? Kuasa 3. Okay, seterusnya D. D untuk desi. Desi. Jadi dia ada negatif 1. Maksudnya dia ada titik perpuluhan. Jadi ada berapa? 0.1. Betul ke tak ni cikgu? Yes, betul. So 1 ni merujuk kepada negatif 1 ni, maksudnya dia ada 1 titik perpuluhan. Okay, yang kedua 0.0001. Yang ni ialah C. Semua orang tahu yang ni apa. Yang ni ialah senti. Okay, yang ni 10 kuasa berapa? Cuba kira. Kita letakkan kosong ni, titik perpuluhan ni dekat sebelah 1. Jadi ada 1, 2. Jadi 10 negatif 2. Okay, boleh? Okay, yang seterusnya M, mili. Mili kita ada berapa? Titik perpuluhan ni ada 1, 2, 3. Jadi 10 negatif 3. Okay, ni untuk mili. Seterusnya ni ditulis negatif 6. Jadi kita nak tengok kenapa si betul dekat tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi titik perpuluhan tu dia akan sepatutnya berada dekat sebelah sini. Jadi kiraan dia akan ada negatif 6. 10 kuasa negatif 6. Okay, last sekali ialah nano. Okay, yang ni apa ni? Yang cikgu sebut negatif 6 ni ialah mikro. Mikro. Okay, last sekali ialah nano. Nano ni ada negatif 9. Jadi kita kena buat macam mana ya? Sekejap. Okay, 1. Kita ada 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyaknya. So, 0,000,000,000,000 perpuluhan kosong. Betul ke tak ni cikgu? Ni cikgu kira 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, betul. Jadi kalau kamu nak kira, kira kosong ni ada kosong point. Ada berapa kosong selepas titik perpuluhan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab titik perpuluhan tu letak sebelah satu sini. Jadi 10 kuasa negatif 9 ni ialah nano. Dia agak, bukan agak besar. Dia agak, kita kena tengok. Kalau negatif 9 tu maksudnya titik perpuluhan itu berada 9 kali daripada yang kosong yang pertama tadi. Okay, cikgu ulang sekali lagi ya. Macam mana boleh jadi macam tu? Okay, kita letak macam ni. Sebab dia negatif, kita letak di kosong point berapa? Titik perpuluhan terus. Lepas tu kita letakkan dia ada berapa tempat kosong sini untuk nak sampai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, maksudnya dekat sini akan ada 1. Dari sini kamu letakkan kosong sebanyak yang tempat kosong tu. Okay. Jadi ada cukup tak 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, correct. So ada 8 semua. Jadi ini ialah untuk nano. Okay, seterusnya. Okey, baiklah, untuk memudahkan cara kamu untuk mengingat bagi nilai piawai, bentuk piawai dan imbuhan, cikgu ada sediakan 3 cara yang mudah. Yang pertama sekali kita buat secara akronim. Jadi akronim ni kamu ambil perkataan huruf yang pertama dan kamu gantikan dengan perkataan yang mudah untuk kamu ingat ataupun dekat sekeliling kamu. Contoh cikgu buat GM Klang di sini milik Mr. Nano. G merujuk pada giga, M mega, Klang kilo, D desi, sini maksudnya senti, milik maksudnya mili, Mr maksudnya mikro dan nano maksudnya nano. Jadi kamu kena ingat juga lah 10 kuasa 9 tu merujuk pada giga, 10 kuasa negatif 9 merujuk pada nano. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang mudah untuk kamu ingat secara mendengar, cikgu cadangkan untuk kamu ingat lagu yang paling mudah, lagu 7 Days in a Week. Okey, kamu dengar lagu ni. Okay, daripada lagu tadi, so kamu akan nyanyikan dia daripada giga sampai nano dalam bentuk lagu 7 Days in a Week. Macam mana? Guna kreativiti kamu sendiri. Yang terakhir ialah, kalau bagi yang mudah untuk lihat secara visual, apa yang kamu boleh buat? Ni yang ketiga. Ni contoh yang ketiga. Contoh kalau giga kalau tengok perkataan ataupun huruf G, dia macam bentuk 9 kan? Jadi 10 kuasa 9 itu ialah bentuk piawai bagi giga. Kalau mega ni dia berkaitan dengan M. M makanan. Mega, meganan, makanan. Okay, M maksud dia M, jadi makanan. So, nan dekat belakang ni maksudnya 6. Jadi 6 lah dekat belakang. So, yang ni ialah cara yang kreatif yang kamu boleh fikir. Dan cikgu harap ketiga-tiga benda ni dapat membantu kamu untuk ingat. Kena ingat ke semua ni cikgu? Lebih mudah untuk kamu ingat supaya kamu dapat lebih skor dan dapat faham. Mega tu berapa nilai dia, kilo tu berapa, desi tu berapa. Macam tu. Okay, itu saja. Bye. Okay, yang ni kita ada 3 perkara yang berbeza. Satu ialah macam mana nak kira jisim. Yang kedua panjang dan yang ketiga ialah masa. Untuk jisim, dalam buku teks ini merujuk kepada buku teks Sains tingkatan 1, kilogram kepada gram,
maksudnya kamu kena darab 1000. Yang ni ialah formula tau. Okey, kalau gram ke kilogram bahagi 1000. Ini ialah contoh pengiraan dia. Okey, yang kedua panjang. Panjang ada banyak lah kan. Panjang lah kan. Ada kilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Okey, macam mana nak ingat semua benda ni? Kalau kamu banyak buat latihan, insyaAllah kamu akan ingat macam mana nak tukar daripada kilometer kepada desimeter. Maksudnya kena darab lah. Darab 1000 jadi meter. Darab lagi 10 jadi desimeter. Ini ialah contoh dia. Jangan risau, lepas ni cikgu akan tunjukkan video yang akan bagi tahu macam mana nak jawab soalan yang macam ni. Okey. Dan yang last kali ialah masa. Masa kita ada 3 saja. Jam, minit dan saat. Yang ni paling mudah. Kalau jam nak pergi pada minit, darab 60. Kalau minit nak pergi saat, darab 60 juga. Kalau saat nak pergi minit, yes, bagi 60. Kalau minit nak pergi jam, bagi 60. Senang kan? Senang tak? Tengok 7 minit sama dengan berapa? Jadi 7 darab dengan 60. Sebab minit nak pergi kepada saat. Jadi 420 saat. Okey. Macam mana nak jawab untuk untuk pertukaran unit kuantiti asas? Okey, yang pertama kamu kena ingat dia ada 3 perkara. Jisim, ada panjang dan juga masa. Jadi dekat setiap perkara yang disebutkan ni, dia ada formula. Sama ada kamu kena darab ataupun kena bagi. Darab 1000 ke, bagi 1000 ke dan sebagainya. Kita pergi kepada satu persatu. Jangan risau, dalam sains kita boleh guna kalkulator. Okey. Yang pertama sekali jisim, kita tengok formula dia. Daripada kilogram nak pergi kepada gram, kita akan darab dengan 1000. Yang ni ialah tambahan sebab tak ada dalam buku teks, tapi cikgu cuba cari tambahan untuk kamu lebih mudah senang ingat formula. Jadi daripada gram kepada miligram, dia akan darab dengan 1000 juga. So kalau nak kembali kepada gram dan kilogram, kena bagi 1000. mg kepada g bagi 1000, g kepada kg bagi dengan 1000. Okay, soalan yang pertama. 23 gram daripada sini nak pergi kepada kilogram. So macam mana kita nak buat? 23 bagi dengan 1000. Okay, jadi kalau tak tulis pun tak apa, just jawab je macam ni. 23 bagi dengan 1000, jadi 0.023 kilogram. 0.23 kilogram. Pastikan ada nilai yang terakhir ni. Yang kedua, 6.87. Daripada kilogram nak pergi kepada gram. Kilogram nak pergi kepada gram, jadi kamu kena darab. So 6.87 darab dengan 1000. So akan dapat berapa? Dapat berapa? 6.87 darab 1000. Jadi akan dapat 6,870. 6870. Okey. Dan yang terakhir, untuk yang ni, kita kena tengok berapa kali proses pertukaran dia. Daripada mg nak pergi pada g, daripada g kepada kg. Jadi mg yang pertama, kita kena buat dia bagi dengan 18,000 bagi dengan 1,000. Lepas tu jawapan tu kena bagi lagi dengan 1,000. Okey, macam mana? Kira je pakai kalkulator. Jadi 18,000 bagi dengan 1,000 bagi dengan 1,000. Jadi kamu akan dapat 0.018 kilogram. 018 kilogram. Okey, senang kan? Mudah je. Okey, yang kedua, panjang. Okey, untuk panjang ni, dia panjang sikit lah pengiraan, bukan pengiraan formula dia. So, kita tengok daripada first, kilometer, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Kilometer kepada meter, darab dengan 1000. Meter kepada desimeter, darab dengan 10. Desimeter kepada sentimeter, darab 10. Sentimeter kepada milimeter, darab dengan 10. Kalau nak kembali ke sini balik, so daripada milimeter akan bagi 10. Sentimeter kepada desimeter bagi 10. Desimeter kepada meter bagi 10. Dan yang ni paling besar sekali lah. Meter kepada kilometer akan bagi dengan 1,000. Soalan yang pertama. 80 meter nak pergi kepada sentimeter. Daripada meter nak pergi kepada sentimeter. Tengok daripada sini nak pergi sini. So kena lompat. So dia kena darab. Jadi 80 akan darab dengan 10. Darab dengan 10. Jawapan dia 8,000 sentimeter. Okay, ini cikgu dah kira tadi. Yang kedua, 95 mm kita nak pergi kepada meter saja. Jadi pada milimeter kita kena pergi lompat. Lompat. Jadi berapa kali lompat? 1, 2, 3. Jadi apa yang kamu kena buat? Okay, yang ni ialah sangat tricky. Yang mana kamu akan buat dia 95 bagi dengan 10, bagi lagi 10, bagi lagi 10. Okay, yang ni cikgu nak tunjukkan pengiraan yang ni. Okay. Kalau dalam bentuk cara bahagi pecahan, 95 bagi 10 macam ni kan kamu buat. Bagi dengan 10, bagi dengan 10. Maksudnya 10 per 1. Kalau ni dalam kamu kira dalam matematik, kalau dapat soalan yang macam ni, ataupun jalan kira macam ni, kamu kena buat 95 per 10 darab dengan 1 per 10. Maksudnya tukar. 10 tu bermaksud 10 per 1. Jadi kamu kena tukar dia akan jadi macam ni. Darab 1 per 10, darab 1 per 10. Jadi jawapan dia ialah 95 bagi dengan 1000 akan dapat 0.05. Yang ni untuk tahu lebih lanjut, kamu tengok cara bahagi pecahan. Okey.
Jadi jawapan dia dekat sini berapa? 0.095 meter. Okey, boleh? Okay, yang terakhir ialah masa. Yang ni paling best. Sebab yang ni senang. Jam nak pergi pada minit, nak pergi kepada saat, darab dengan 60. Minit nak pergi pada saat, darab dengan 60. Kalau nak kembali minit dan jam, saat kena bagi 60, minit kena bagi 60 untuk dapatkan jam. Okay, 24 jam. Maksudnya satu hari kan. Kira berapa untuk minit? Jadi daripada jam, kamu nak pergi kepada minit. So, 24 kena darab dengan 60. Jawapan dia ialah 1440 minit. Minit N. Okay, yang kedua, 17 minit nak pergi kepada saat. Minit nak pergi kepada saat. 17 darab dengan 60. Jawapan dia ialah 1020 saat. 1020 saat. Yang terakhir, saat nak pergi kepada jam. Saat nak pergi pada jam. So, kena darab, kena bagi 2 kali. Okay, sorry, bagi 2 kali. Jadi, 450 bagi dengan 60, bagi lagi 60. So, dapat berapa? Okay, kita buatlah 450 bagi dengan 60 bagi dengan 60. Jadi dapat 0.125. 0.125. Jangan lupa tulis jam. Siapa yang tak tulis nilai dekat sini, kalau dengan cikgu lah, cikgu akan kurangkan markah lah. Okay? So ini untuk masa. Jadi cikgu harap kamu dapat ingat macam mana formula dia dan macam mana nak kira dia. Dalam bidang ni kena banyak kira-kira sikit lah untuk kuantiti fizik. Okay, itu saja. Bye. Okay, zaman dulu kaedah pengukuran amat berbeza unit. Contoh, guna kati, tahil, pound, ounce, jengkal, depa, langkah kaki. Kalau jengkal, depa, langkah kaki lagi berbeza sebab setiap orang ada saiz badan dan juga ketinggian yang berbeza. Okay, ini ialah pada zaman dahulu. Jadi ia menimbulkan kekeliruan. Nak tukar maklumat pun susah. Orang ni kata dia punya langkah dia 3 langkah. Orang ni kata langkah dia 1 langkah je. So tak sama. Untuk zaman sekarang, kita ada unit PIAWAI iaitu unit SI tadi yang diperkenalkan. Yang ni ialah standard untuk seluruh dunia. Jadi untuk panjang meter, kilogram untuk jisim, saat untuk masa, Kelvin untuk suhu dan ampere untuk arus elektrik. Jadi ia memudahkan ahli-ahli saintis lah dalam pengukuran dan komunikasi peringkat antarabangsa. Jadi orang daripada luar negara pun boleh faham ukuran dalam negara kita pun apa. Okey? Ini ialah masa silam. Jengkal tangan, depa, langkah kaki dan juga hasta. Hasta tu daripada siku kepada hujung jari. Okey? Ni ukuran zaman dahulu. Okey, inilah situasi. Okey, ada situasi 1 dan 2. Situasi 1 menunjukkan betapa langkah untuk Zaidi dan Hafiz ni berbeza sebab ketinggian dan juga kelebaran badan dia berbeza. Yang kedua, situasi untuk Syura dan mak dia nak pergi beli langsir. Jadi dia punya depa tangan tu tak sama dengan pakcik ni. Jadi nak cakap betapa berbezanya kalau tak guna unit yang sama. Okey? Itu saja untuk kali ini. Cikgu harap kamu boleh faham dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.